termasuklah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian, Nasara tu adalah kesinambungan daripada Bani Israel. Nabi Allah Isa alaihi salam adalah keturunan daripada Levi. Levi bin Yaqub. Levi bin Yaqub tu adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang namanya Israel adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salam itu sendiri. Ketika itu kalau ada bangsa lain yang beriman kepada Allah, syariatnya tak sama dengan Taurat. Tak sama lainnya. Itu adalah syariat untuk bangsa itu sahaja. Masa Nasrani pun macam tu. Kalau ada bangsa lain, dia syariat dia tak sama dengan syariat yang ada dalam Injil. Sampai zaman Quran ni, barulah Quran ni adalah cara ataupun syariat untuk semua bangsa atas muka bumi ni yang memeluk agama Islam. Jadi ketika itu, sebelum Quran ni, sepatutnya pemegang-pemegang wahyu ni, sikapnya, perangainya kena berbeza. Mereka ni beriman kepada Allah dan mereka kena menjadi contoh kepada orang-orang yang tidak diberikan wahyu. Patutnya macam tu. Tapi bila Quran sampai, perangai dia orang ni pula yang lagi pelik daripada orang-orang yang tak ada wahyu. Sebab tu Allah sebut Bani Israel banyak kali, ya ahli kitab, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang ahli kitab. Maksudnya wahai orang-orang yang pernah ada wahyu, wahai orang-orang yang pernah aku berikan wahyu, wahai umat yang pernah aku berikan bimbingan. Kenapa perangai korang macam gini? Orang lain tu yang tak ada wahyu tu patutnya kena ikut korang. Korang gini kenapa? Dengan sebab itu sampai Allah tarik poin ni nak memberi peringatan kepada Bani Israel, ahli kitab, orang Nasrani. Allah tarik poin, Allah ingatkan kepada Nabi Ibrahim, bapa keturunan manusia, yang bukan Yahudi, yang bukan Nasrani, yang bukan Arab. Dia bapa keturunan manusia. Daripada Nabi Ibrahim tu pecahlah ke bangsa Arab, ke bangsa itu, ke bangsa ini. Bapa keturunan manusia ni, Nabi Ibrahim ni perangainya tak macam kamu ini sekarang. Allah tarik lagi Nabi Ibrahim tu, bapa keturunan manusia tu, Allah letakkan satu sejarah yang menempel kepada bapa manusia. Nabi Ibrahim bapa manusia Nabi Adam alaihi salam. Bapa manusia kedua Nabi Nuh alaihi salam. Pasal Nabi Nuh tu lah pecah 4 anak tu, Ham, Sam, Yafis. Ham, Sam, Yafis, 3 orang yang atas kapal. Okey. Ada satu lagi yang meninggal, yang mati tu kena makan ombak, namanya Kan'an. Anak Nabi Nuh alaihi salam. Ada 4, 3 ni jadi bapa kedua manusia. Atas kapal Nabi Nuh tu cuma ada 40. Ada kata 40 orang, ada kata 40 pasang. Allahu a'lam mana satu. Lepas tu berpecahlah ke manusia-manusia tu. Sampai Nabi Ibrahim, dia adalah bapa kepada keturunan jalur manusia. Bawah Nabi Ibrahim baru adanya Nabi Yaqub, lepas tu Nabi Musa, lepas tu Nabi Isa, lepas tu sekian-sekian, lepas tu pecah kepada bangsa Arab, pecah kepada bangsa Allahumma salli Muhammad, bangsa Bani Israel, kemudian bangsa Nusantara dan sebagainya, baru pecah. Jadi maka Allah tarik Nabi Ibrahim itu, Allah tarik menuju ke Nabi Adam punya tempat sejarah. So Kaabah tu kongsi 2 orang je. Kaabah tu dia punya petaknya itu. Itu sejarahnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Masa tu belum ada Hijr Ismail, masa tu belum ada makam Ibrahim, masa tu belum ada tempat sa'i. Tempat lontar jamrah semua belum. Itu bukan sejarah Nabi Adam. Lontar jamrah bukan, itu sejarah Nabi Allah Ibrahim punya keluarga, okey. Apa lagi? Sa'i itu sejarah Nabi Allah Ibrahim punya keluarga. Makam Ibrahim itu sejarah Nabi Allah Ibrahim punya keluarga. Yang sejarah Nabi Allah Adam itu Kaabah petak itu, bangunan Kaabah itu, dengan wukuf di Arafah, bermalam di Mina, itu Nabi Allah Adam punya. Dia disatukan satu tempat di situ, supaya umat manusia ni, baik yang Yahudi ke, baik yang Nasrani ke, baik yang Majusi, baik yang apa sekalipun, melihat kepada Kaabah itu supaya insaf balik. Ini siapa punya cerita asal?
baik yang ahli kitab atau bukan ahli kitab, melihat Kaabah itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya orang pertama di situ, bapa kedua manusia di situ, bapa keturunan manusia di situ. Tu dikata Kaabah ni tempat baliknya bersatunya umat, tempat baliknya umat. Dengan sebab itu bila Allah kata orang kafir jangan masuk lagi Masjidil Haram selepas ini, la yaqrubu Allah apa je ayat Quran je, min ba'di amihim haza. Orang-orang kafir itu aja, dan mereka jangan masuk lagi tempat ini selepas tahun ini, selepas bukan kota Mekah, tak boleh lagi. Kalau Islam, bangsa apa pun boleh pergi. Balik semula poin yang asal. Kita dah jauh betul ni daripada zaman Nabi. Daripada zaman Nabi SAW dah 1400 tahun. Kalau daripada zaman Nabi sekian dah beribu tahun. Daripada zaman Nabi sekian dah beribu tahun. Ulama ada yang kira kita dengan Nabi Allah Adam AS 8,000 tahun lebih. Tarik dah jauh dah. Jadi tempat balik satu tu lah. Bila kita orang-orang Islam, bukan orang-orang Islam, orang-orang yang menerima Islam lalu balik, lalu pergi haji, pergi umrah, dia punya ingatannya balik kepada yang satu tu atuk Nabi Allah Adam AS, supaya beriman kepada Allah seperti mana Nabi Adam AS beriman, seperti mana bapa keturunan manusia beriman. Sebab tu kita sebut Ibrahim Hanifah, lurus. Qul sadaqallah ayat 95. Qul sadaqallah, katakan Allah itu benar wahai Muhammad. Wahai Muhammad, katakan Allah itu betul. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah, ikutlah kenakan jalan Ibrahim yang lurus. Lurus macam bapa yang pertama Nabi Adam AS, tidak mensyirikkan Allah. Nabi Ibrahim bapa keturunan manusia juga tidak mensyirikkan Allah. Dalam dunia ada 3 orang. Satu Nabi Allah Adam bapa manusia, kemudian bapa kedua manusia Nabi Nuh, kemudian bapa keturunan manusia Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang bersaudara 3 ni. Ni semua tak ada masalah dengan Allah, tak ada cerita syirik, tak ada apa, semua tak ada. Yang kamu ramai-ramai manusia apa masalahnya? Dah ada wahyu pun masih syirik lagi. Kenapa kalian jadi macam tu? Sebab tu dia katakan, bila dicakap inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin ayat 96. Sesungguhnya awal-awal mula-mula sekali, sebab Allah sebut mula-mula sekali. Mula-mula sekali satu rumah ibadah yang Allah letakkan kepada manusia. Rumah ibadah, rumah tempat menundukkan diri. Pergi Kaabah tu akan menundukkan diri di hadapan Allah. Macam mana Nabi Adam tunduk diri di hadapan Allah. Macam mana Nabi Ibrahim menundukkan diri di hadapan Allah. Terima sekali. Nabi Ibrahim punya sejarah. Sebab tu nak dapat benda ni, nak dapat faham ni, kita kena ada banyak memahami sejarah, tahu sejarah. Kita pergi haji, pergi umrah, sama ada pergi haji ke umrah tu pakai badan, pergi sana, ataupun kita ni mengkaji. Kita nak hajikan kita punya fikiran, kita nak hajikan kita punya hati. Badan belum boleh pergi haji, tapi kita nak faham tempat tu tempat apa, kenapa disuruh, kenapa wajib pergi semua hidup sekali kalau mampu. Kalau tak mampu jadi salah. Nanti kalau mampu, kalau tak sempat dah meninggal kena dihajikan, kira hutang kepada Allah. Apa salah, apa hal sangat haji tu sampai jadi hutang kepada Allah kalau tak sempat pergi dah meninggal? Apa benda yang penting sangat? Apa benda yang penting sangat Fatihah tu dipaksa ulang 17 kali sehari semalam? Apa benda yang penting sangat? Gitu. Kalau kita tadabbur jadinya macam tu. Kalau beramal tak macam tu. Beramal tu ikut undang-undang. Pergi ni semayang ni rukun syarat sah batal kena jaga, pergi haji suruh rukun syarat sah batal kena jaga, namanya rukun syarat sah batal. Itu untuk amal. Tapi kalau untuk faham, dia mesti macam tu. Apa pasal sampai awal-awal Allah letak tu untuk apa? Rumah ibadah. Rumah ibadah. Tempat untuk ibadah tu apa? Perhambaan. Tunduk. Kaabah tu adalah rumah tempat orang pergi sana untuk tunduk. Tunduk macam mana? Kita tengok tunduknya Nabi Adam AS. Ada masalah Nabi Adam? Kena turun daripada syurga? Ya, terima. Dipisahkan daripada isteri bertahun-tahun? Ya, terima. Minta-minta kepada Allah, tunduk, tak marah, tak
Tak ada merajuk, tak ada apa. Bukannya kena marah sikit merajuk macam kita dengan bapak kita. Kena marah dengan bapak kita. Dia merajuk, kita merajuk. Sampai bapak kita pula yang jadi masalah. Itulah abang awak marah anak aku teruk sangat tengok dah merajuk anak kita dah susah dah. Sebab tu kita jangan dengan Tuhan jangan macam budak-budak. Jangan macam gitu perangainya. Minta-minta sikit tak dapat, dah malas. Apa-apa sikit tak dapat hati. Jangan gitulah. Sampai dapat jumpa, lepas tu bertawaf dan sebagainya. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak sanggup, isteri ditinggal, sejarah keluarga. Ini betul-betul ini haji ni, Kaabah ni betul-betul tempat keluarga pergi ambil iktibar tau, satu rumah. Kerana taat kepada Allah, isteri disuruh tinggal sanggup. Melahirkan anak seorang tanpa suami di sisi kuat, boleh besarkan anak. Sampai-sampai bapaknya pun dipisahkan daripada anak pun sanggup. Kita baru nak hantar anak pergi asrama. Alah bang, nanti jauh kita macam mana anak kita tu. La ilahai. Baru nak hantar anak pergi asrama, sangkut. Nampak tak? Sanggup. Allah suruh sembelih kasih mati, itulah anak lelaki semua. Belum ada anak lain lagi. Baru ketika itu barulah Nabi Ibrahim AS ada anak seorang namanya Nabi Allah Ismail AS. Baru seorang tu lah suruh sembelih mati, sanggup. Betapa tunduknya. Itu sebab tu Allah suruh datang. Tunduklah korang datang sini. Aku suruh tengok di tempat. Orang tunduklah kepada aku macam mana kekasih-kasih aku tunduk kepada aku. Kalau tak boleh, yalah, kalau tak mampu macam Nabi Ibrahim ni, kita siapa? Tapi janganlah teruk sangat gitu. Janganlah teruk sangat. Ambillah itu patut-patutlah. Jadi hamba tu patut-patut. Kalau tak mampu ikut macam Nabi Ibrahim 100%, tapi dalam memori ni ada, aku ingin tunduk seperti dia ya Allah, tapi aku tak mampu. Dia kena macam tu lah, ampunkan aku ya Allah. Itulah pergi haji, pergi umrah ni, kita dah cerita ni. Dah faham. Nanti lepas ni kalau pergi haji, pergi umrah, tinggal bawa hati je pergi. Tinggal datang, ngadap Kaabah, pergi sa'i, pergi mana-mana kawasan sekitar tu, tinggal bawa hati je. Dah tak payah pening. Tak payah nak pergi tengok orang bukan berangai, tak payah pergi pelik-pelik tengok kau nak shopping tu pun. Patut-patut aja lah ambil di rumah memang dah ada list dah. Orang sekian, aku nak bagi nanti balik, aku belikan barang. Beli cepat-cepat shopping, bungkus masuk dalam beg, dah tak mau tengok lagi dah. Aku ni nak pergi, kalau tak bawa tak elok pula. Jangan pula kita kata pergi haji tu nak beli belah. Bukan. Orang pergi jauh-jauh tu kalau kita, dulu bapak kita kalau balik bandar, kalau kita pergi nak jajan kan, suka kan. Kalau bapak kita belikan jajan suka kan. Bini kita dah tua-tua tu kita belikan jajan pun suka. Ini pergi Mekah shopping kena marah. Apa pergi Mekah shopping? La ilaha illallah. Bukan shopping, betulkan niatnya. Itu silaturahim. Belikan kacang, belikan tamar, tu silaturahim. Cuma jangan sampai silaturahim tu ganggu kau punya kerja ibadah haji. Itu aja. Engkau tu susun lah. Nak beli bila? Ini satu hari 3 kali pergi beli. Memanglah jahanam kau punya ibadah haji, ibadah umrah kau memanglah jahanam. Engkau susun lah. Maksudnya ni shopping satu time ni. Mampunya segini. Bajet aku RM700. Ni barang ni untuk kasih adik-beradik aku. Yang ni untuk siapkan awal-awal. Selepuk dah tinggal pergi buat benda ni. Itu pun ibadah juga. Shopping tu bukan ibadah. Itu namanya silaturahim. Orang suka kalau dapat. Jadi kalau Mekah ni padahal kopiah daripada Cina pun orang suka. Bukan pasal Cina, pasal kopiah. Pasal menggembirakan orang. Itu je. Cina lah, kopiah lah. Bukan kasi tak ada kopiah pun. Tapi orang suka. Supaya kita datang tu tinggal tengok. Tinggal faham. Sebab tu Allah kata, tengok betul-betul. Ini rumah mula-mula aku letak untuk manusia, kata Allah. Di lembah Bakah yang berkat. Jadi petunjuk bagi orang yang jadi petunjuk bagi seluruh alam. Kalau pergi umrah, pergi haji, balik haji tu tak jadi berkat. Tak jadi berkat pada Tuhan punya badan yang pergi, tak jadi petunjuk bagi dia. Masalah bukan masalah tempat tu, masalahnya kau tu yang pergi. Kenapa macam tu?
Bukan masalah tempat tu tak boleh jadi petunjuk. Bukan masalah tempat tu tak berkat. Yang datang tu, yang badan yang datang tu mungkin tak berkat. Tak niat pun. Tak apa pun. Tak apa benda lah niat dia buat pergi. Entah nak pergi berjalan-jalan ke. Entah nak pergi apa ke. Entah tak tahulah niatnya apa. Kan? Kadang-kadang gitu. Okey. Jadi dengan sebab itu Allah sebut di awal-awal inna awwala baitin, di rumah yang awal-awal Allah letak untuk manusia itu Allah kata apa? Fihi ayat 97, fihi ayatun bayyinat. Padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan yang memberikan penerangan dan penjelasan. Jadi tujuannya Allah jadikan Kaabah sebagai tempat tumbuhan supaya orang pergi sana. Supaya orang pergi sana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dia itu menjadi tanda yang memberikan penerangan. Kalau kita ni pergi haji, pergi umrah, ataupun kita pergi study ni Kaabah, study ni lembah Makkah, lembah Bakkah, tak jadi penerang, tak jadi petunjuk, maksudnya benda tu tak jadi hasil. Minggu lepas kita kata apa makna Makkah tu apa? Penghancur. Bakkah, Makkah maknanya sama. Kalau kita buka dalam kamus Bakkah ataupun Makkah, dia punya fa'il madi dia, maknanya sama, penghancur. Itu menghancurkan kekusutan, menghancurkan masalah, menghancurkan perpecahan, mendatangkan persatuan. Maknanya penghancur, lembah yang menghancurkan rasa hati yang tak puas hati, menghancurkan batu besar kepala dekat dalam ni yang tak faham tentang Allah, menghancurkan masalah-masalah, menghancurkan hijab-hijab pemikiran kau dengan Allah sampai tak faham. Sepatutnya dia jadi penghancur. Tapi kalau kau punya masalah tak boleh hancur, fikir pasal Kaabah pun tak selesai, pergi haji, pergi umrah tak faham-faham juga masalahnya, engkau punya alat penghancur tak cukup nak bagus. Kita mesti jadikan Kaabah itu dan sekitarnya itu, sejarah-sejarahnya itu sebagai penghancur kepada masalah-masalah kita. Sebab tu nama dia Bakkah ataupun Makkah sejak dulu lagi. Maka untuk itu, untuk menghancurkan masalah-masalah, untuk menghancurkan kita punya hijab-hijab, gap-gap dalam fikiran kita, Allah kata fihi, di padanya itu ayatun bayyinah, ada tanda-tanda kekuasaan. Dan macam muzium dah tempat tu. Atas muka bumi ni, kalau kita nak kekalkan satu-satu benda, kita nak beritahu kepada umat, kita nak beritahu kepada umat, kita akan adakan muzium. Muzium Tanjung Balau, muzium nelayan, muzium kampung nelayan Tanjung Balau Kota Tinggi, supaya orang yang datang dapat tengok. Walaupun hari ni tak ada dah lagi alat-alat tu, dah tak pakai lagi, dah sekap lah apa begitu, tapi dah boleh, oh macam gini benda ni. Muzium Kota Tinggi, adalah kamu ni kesultanan sekian. Sampailah yang hebat-hebat, kita boleh ada muzium ulama-ulama, muzium peribadi, muzium untuk kenali ada cucu cicit dia buat. Supaya orang datang dapat tengok, ni tasbih untuk kenali, ini baju untuk kenali. Memang macam tu. Maka Allah pun meletakkan atas muka bumi ni muzium milik Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dapat keinsafan. Laut Mati ada, Kaabah ada, apa lagi tempat yang Allah terbalikkan tu kaum Nabi Saleh tu ada, kaum Ad ada. Kadang-kadang congkil-congkil baru jumpa pun ada, baru ni jumpa pun ada. Itu yang Firaun yang kena tarik masuk dalam, kena gulung dalam laut tu, yang jadi beku tu, yang tak payah pakai pengawet tu. Itu bukan dulu-dulu dah jadi gitu, baru naik zaman. Bila baru naik daripada laut benda tu? Masa ayat Quran tu menerangkan, mengatakan tentang mayat Firaun itu tidak kami kekalkan. Masa tu belum ada benda tu, belum naik lagi daripada laut. Kami kekalkan jasadnya Firaun tu sebagai tanda kekuasaan kami. Masa tu belum naik lagi. Kendian pun zaman bila saya tak ingat dia baru naik. Cuba tengok mayat Firaun tarik keluar daripada laut. Buka internet tahu berapa. Punyalah berimannya para sahabat. Benda yang tak nampak depan mata pun dia percaya.
Kalau para sahabat tu macam gitu, tunggu nampak depan mata baru percaya, tak jumpa Quran kat kita ni. Nasib baik para sahabat tu beriman gitu je. Gitu-gitu je dia beriman, percaya dah. Gitu. Padahal daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang berapa banyak benda yang belum keluar masa tu Quran cakap. Belum keluar lagi. Zaman kita ni semua dah keluar. Bayanglah kalau dikatakan fihi wardatun kaddihan, Allah kata di langit itu ada satu benda yang macam bunga ros wardah kaddihan yang menggelegak. Kita senang nak beriman pasal apa? Kita tengok astronomi dan buka cerita dah. Di langit sana ada satu tempat, di langit di bunga teropong ada nampak satu bentuk macam bunga mawar warna merah menggelegak. Tak nampak benarnya. Tapi kalau betul masa turun zaman Nabi, tak kena cerita bohong. Muhammad pembohong, tukang syair apa segala. Berapa peratus daripada isi Quran yang terbukti baru tahun 1900 awal sampai sekarang? Berapa peratus? Berapa banyak? Banyak. Kalau kita lah pakai akal, kita lahir zaman tu, ini apa penipu lara, penipu untung kita para sahabat tak macam. Pelik tak pelik, nampak tak nampak, ya tak ya, tetap diriwayatkan ada sampai sekarang. Ya. Tak percaya baca 30 juzuk nanti sikit-sikit kita tengok. Bahan benda-benda yang baru keluar. Benda-benda yang baru dibuktikan. Kalau zaman tu tak payah banyak lah. Air manis titik. Bukan setitik. Air manis titik. Daripada setitik itu satu sperma masuk kepada telur, jadi orang. Sebelum jadi orang tu ada seketul darah. Darah tu kecil usul kelingking. Lepas tu jadi seketul daging. Daging tu bukan besar dagingnya. Daging tu besar seketul. Seketul tu yang seperti dimamah. Mudghah. Mudghah tu daging yang dimamah. Bergerigi. Lepas tu standard besarnya yang dimamah. Besar ni dagingnya. Lebih-lebih 2 jari. Masa tu 1400 tahun Quran cakap. Lepas tu benda tu bertukar jadi tulang. Air mani. Tukar jadi darah seketul. Tukar jadi darah seketul. Macam orang head pun kadang-kadang keluar darah berketul juga. Kan? Lepas tu tukar jadi daging, lepas tu tukar jadi tulang, lepas tu baru jadi bentuk yang lain, lepas tu disalut. Daging yang mula-mula tu tukar jadi tulang. Agak-agak zaman tu, zaman Nabi, siapa yang ada pergi boleh belah perut orang baru mengandung nak pergi tengok? Teropong? Tak ada. Apa? Tak ada. Habis nak belah perut tengok. Betul ke Quran cakap, perempuan satu mengandung aku belah perutnya? Nak tengok? Belah. Tengok, ya betul. Dah belah berdarah. Semua ni kan darah. Semua darah. Di mana kau nak kata benda betul? Nampak? Nilainya Quran. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan orang kafir yang baru nak kenal Quran, kau jangan pelik. Aku pun pelik. Kau jangan pelik dengan Quran. Aku pun dah lama pelik dengan Quran. Jadi tak payah nak pelik. Jangan macam itu. Turun 1400 tahun dulu. Belum ada apa-apa kepakaran lagi. Zaman sekarang baru pakai teropong. Betul. 40 hari bentuk sekian, 40 hari bentuk sekian, 40 hari bentuk sekian. Kau ingat Muhammad karang di Quran? Sekali dia punya detail, kalau ketika itulah orang Arab pun tak dipikir, para sahabat pun tak dipikir, percaya saja. Sekarang baru dah keluar imbas, mesin pengimbas, barulah ada. Betul. Quran cakap sekarang ni 1900 lebih dulu. Jadi ada sisi Quran ni yang dipaksa percaya, ada sisi yang disuruh fikir. Sisi suruh paksa percaya Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Qaf. Tak siapa. Tak siapa. Kita tak tahu apa-apa. Sampai tahap kita kena percaya pada Allah, ada benda, ada sisi langsung sampai mati kita tak boleh tahu. Ada benda yang by time. Dulu tak nampak, sikit bergeraknya masa sikit nampak. Ada benda yang memang boleh fikir macam ni. Ada tanda-tanda kekuasaan. Kalau tak nampak, masalahnya bukan tanda-tanda tu yang bermasalah, yang masalah tu kau. Allah tinggalkan muzium-muzium atas muka bumi ni, biar kau fikir. Satu Allah wajibkan.
iaitu Kaabah. Allah wajibkan kita pergi. Yang lain-lain tu Allah tak wajibkan. Sebab tu kita pergi mana-mana, kita ni sunat mengambil iktibar. Allah wajibkan satu tempat namanya Kaabah. Yang lain Allah tak wajibkan. Tapi kita ni pandai-pandai lah pergi jalan-jalan tu, janganlah tak buat manfaat. Kan? Sedangkan tempat pijak kaki, Maqam Ibrahim. Makam Ibrahim itu, bercerita je lah hari ni. 814 namanya. Makam Ibrahim, tempat pijak kaki Nabi Ibrahim. Bukan dia punya kubur. Kubur Nabi Ibrahim dekat Gua Patriark di Palestin sana. Dia panggil gua, nanti boleh tulis dekat dalam internet, Gua Patriark, Patriarch, Gua Patriark, ataupun Gua Makam Para Nabi Palestin. Situlah makam Nabi Ibrahim, apa ada tu beberapa kubur lah kat situ. Tapi dia kena masuk dalam batu. Ada video satu hari ada orang boleh masuk, ada video dekat dalam YouTube boleh tengok. Tulis situ, kalau internet senang, Gua Makam Para Nabi. Gua Makam Para Nabi. Semualah nabi-nabi. Tapi tempat yang orang Islam dia tak kasih masuk, biasanya langsung kali masuk makam Nabi Yaqub. Itulah Israelnya tu. Israel tu Abdullah, itulah kita kasih. Itu memang dia ngaku dia punya betul lah. Yang lain tu boleh ejaz lagi lah. Itu pun tak selalu boleh masuk. Sesekali dia buka. Israel tak buka selalu. Okay. Jadi makam Ibrahim tu, makam tu tempat berdiri, tempat batu pijak berdiri dia buat Kaabah. Jadi batu tu macam, batu tu ada 2 biji batu yang Allah datangkan daripada syurga. Satu Hajar Aswad, satu lagi batu pijak Nabi Ibrahim buat kerja. Makin tinggi nanti batu tu naik. Macam batu tu bergerak sendiri. Dan batu tu lekuk. Lekuk tu panjang juga. Sekarang dah tutup dengan perak lah. Lekuk tu panjangnya dalam 27-28 cm. Macam pembaris budak kita sekolah tu. Lebar 40 cm. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya tak ada siapa nak cakap benda ni tak betul. Sampai batu tu pun boleh tolong bikin. Batu tolong agama Allah. Yang kita satu. Macam-macam lah, macam-macam hikmah. Kita boleh fikir, bantai aje lah. Janji sejarahnya nak kena tahu. Macam kita cakap tadi tu, sejarah nak kena tahu. Kita kalau nak dapatkan sesuatu benda, sejarahnya kena tahu. Dengan sebab tu orang nak memberikan sesuatu kepada dia punya bangsa, dia mesti kekalkan sejarahnya. Nak bunuh satu bangsa, bunuh sejarahnya, bunuh bahasanya. Habislah tu bangsa. Bahasanya rosakkan, sejarahnya hilangkan. Bangsa apa pun akan rosak. Orang Islam pun kalau sejarah macam ni tak tahu, dia tak ada kebanggaan. Macam saya tahu, alhamdulillah. Saya cukup bangga. Tentang hikmah tu boleh bantai. Ada 30 orang depan sini, boleh fikir hikmah mana dapat. Hikmahnya apa? Hikmah tu tak kisah. Dia punya pengajaran tak kisah. Ada orang cerdik, tinggilah hikmah dia dapat. Ada yang lemah-lemah, rendah sikit dia dapat. Ada orang wali-wali Allah lagi dalam hikmah, dia boleh kupas. Tak ada masalah. Janji sejarahnya tak, jangan tahu. Kalau tak dapat 100%, bahawa 70%, 60% nak kena tahu. Tak dapat sejarah yang begitu detail, sederhana detail. Tak dapat sederhana detail, sepaham detail. Jangan langsung tak tahu. Batu terlekuk ni, batu terlekuk. Dipijak dia kekasih Nabi lekuk. Dia tak nak sakitkan pun kaki kekasih Nabi. Kekasih Allah. Tak nak. Batu terlekuk. Nabi Ibrahim pijak terlekuk. Begitulah dia nak memberikan keselesaan kepada apa. Begitulah batu tu nak berikan keselesaan kepada orang yang Allah sayang. Macam tu. Geraklah batu dibikin begitu. Dah habis, letak tepi. Kata Nabi SAW, 2 batu ni dipinjamkan daripada syurga. Satu makam Ibrahim, satu tempat pijak kaki, itu makam Nabi Ibrahim. Satu lagi Hajar Aswad. Ini kalau tak ke dosa manusia, dia cahaya itu boleh memenuhi timur dan barat. Dua-dua ni sebenarnya. Ketika asal-asalnya dulu, cahayanya begitu terang sekali. Hajar Aswad tu awal dah ada. Hajar Aswad tu awal pada zaman Nabi Adam dah ada.
Lepas tu masa banjir apa segala tu disimpan di Bukit Uhud. Dan Nabi Ibrahim ada sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim minta pada gunung tu keluarkan batu tu nak pasang. Ada sejarahnya. Kita tengoklah nanti. Buka-buka internet ke buka-buka kitab ada sejarah. Sayyidina Muhammad. Lepas tu datang Sayyidina Umar. Kemudian zaman Sayyidina Umar, bukan zaman Sayyidina Umar, zaman awal-awal Islam, ada sekali itu Rasulullah dengan Sayyidina Umar nelusur jalan telusur sampai dekat makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Iya, kata Rasulullah. Adakah kita tidak solat di tempat kekasih Allah ini? Rasulullah tak jawab. Lepas itu turunlah surah Baqarah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-Baqarah ayat 125 ke 215. Tengok je. Al-Baqarah ayat 125 rasanya. Ya, ayat 125. Begitulah Nabi Allah Ibrahim menghormati, menyayangi, mencintai orang soleh. Tapak kakinya pun disayang. Ya Rasulullah, kita tak jadikan tempat solat ke? Soalan. Ini pergi kubur wali, bid'ah, haram, apa benda lah. Tak faham. Yang itulah, yang gitu-gitu. Ini umat ni pecah 73 pendapat. 73 puak tu 73 pendapat. Itu saya cakap tadi. Saya kata Kaabah ni tempat yang Allah paksakan. Satu tempat, tak semua tempat. Kiasnya kepada semua tempat yang soleh, tempat yang baik, bekas-bekas orang yang bagus-bagus, sejarah-sejarah dipergi situ, dikunjungi, diambil iktibarnya. Kalau kita ada barang daripada keluarga atuk kita, bapak kita, moyang kita yang soleh-soleh, yang bagus-bagus sejarahnya, jaga, jangan sampai hilang. Seperti mana Allah menjaga muzium-muziumnya, muzium-muzium orang solehnya. Kerana Umar tanya, Rasulullah, ni tempat, adakah kita tidak solat di tempat kekasih Allah ini? Bukan makamnya, tapak bekas, tapak kaki je. Ini kan pergi semayang kat Gua Hira, salah. Bolehkah hukum? Adakah boleh semayang di Gua Hira? Astagfirullahaladzim. Adakah boleh semayang? Bukan orang pergi sembah tu Gua Hira. Tidak. Tempat tu tempat yang Allah suka. Kekasih Allah pernah berada dekat situ. Engkau solat tu kan doa. Berdoa di situ, berdoa di tempat yang baik. Solat tu sendiri ada doa ya. Bayanglah. Tahulah orang menjaga hati, bukan sembah tu batu pun. Gitu kaedahnya. Ini bukan baru. Ya Rasulullah. Rasulullah tak nak jawab. Pasal Rasulullah tak akan jawab daripada mulut sendiri. Datang daripada Allah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim ini sebagai tempat solat. Jadi sunat sembahyang kat situ. Cuma sekarang ni ulama tak apa-apa nak kasih sangat. Pemerintah Saudi tak kasih sangat. Pasal apa? Semak nanti nak tawaf. Orangnya ramai. Dulu makam Ibrahim tu letak dia tempel kat Kaabah. Sekarang putus Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar dia tarik sikit. Pasal orang makin ramai, bertumpu semayang kat situ. Jadi nak pusing, nak tawaf tu jadi sesak. Dia tarik jauh sikit sampai tempat yang ada sekarang. Walaupun Sayyidina Umar boleh memindahkan. Nampak tak ada ulama? Walaupun Sayyidina Umar boleh memindahkan daripada tempat yang asal ke tempat yang ada sekarang. Maksudnya boleh pindahkan lagi tak? Boleh, tapi ulama tak buat. Ada. Sama Rasulullah kita juga, masa Rasulullah SAW tu dia buatkan petak tu, Kaabah tu. Asal Kaabah bukan petak tu. Hijr Ismail tu kan bulat, dia kan agak bulat sikit. Ada yang suruh Rasulullah ubah. Rasulullah kata tak, iman belum kuat. Kalau aku ubah hari ni, aku ubah bentuk yang ada Kaabah petak 4 hari ni yang ada ni, besok akan datang macam mana jadi komplek. Tak boleh. Ada Rasulullah tak buat. Itu sejasa nanti kita cerita lah yang ke depan 18. Dah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr insan lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.